mix bahasa, kita bercakap mix bahasa, contohlah, contoh sebagai ayat, okey, oh tengok tu ada apa, kucing makan fish, oh okey, kita macam, ataupun ayat-ayat yang very simple, kita punya mix bahasa, kita kat Malaysia ni lah, kita tengok macam untuk kes orang-orang, bagi saya orang Melayu lah kan, bagi kita orang Melayu, mix bahasa ni, kita bukanlah mix totally yang bilingual macam dekat overseas tu, okay? Sebab kalau kat overseas sometimes dia totally two different language. Sepatutnya walaupun kita mix macam tu, kita panggil sebagai code mixing, kalau dalam bahasa dia panggil code mixing, maksudnya kita mix bahasa, macam saya cakap sekarang ni lah, okay, macam saya kata kita mix bahasa, mix language contoh je kan, mix language campur bahasa. So dalam just structure bahasa Melayu, saya pasti pakai structure ataupun struktur ayat bahasa Melayu, cuma saya masukkan, saya just tukarkan perkataan yang bahasa Melayu tadi tu kepada perkataan bahasa Inggeris. Sepatutnya dia takkan menyebabkan anak tu jadi delay. Okay, sebab biasanya anak tu delay disebabkan oleh dia tak faham, dia tak ada kefahaman bahasa yang dicakapkan padanya. Selalunya disebabkan oleh rangsangan tu dia rangsangan yang dia tak dapat. Bukannya bahasa tu dia confuse ke apa, tak, sebab untuk anak yang kecil, okay, untuk anak yang baru belajar bercakap, dia bukan boleh differentiate pun lagi, oh ini bahasa Inggeris, oh yang ni bahasa Melayu. Dia tak boleh nak bezakan macam tu. Okay, bagi dia, kalau kita kata, kita tunjuk yang macam ni, kita cakap, kita introduce dekat dia ball, bagi dia ball lah nama dia. Kalau kita introduce nama dia bola, so bagi dia bola lah. Kan? So dia tak tahu pun, oh ball ni perkataan bahasa Inggeris, yang ni perkataan bahasa Melayu, dia tak tahu. So kalau kita kata, okey sepak ball, bagi dia sepak ball. Orang lain mungkin guna sepak bola. So maksud dia sama, structure still sama. Cuma setiap anak tu kefahaman dia, setiap perkataan vocab dia, sebutan dia lain lah. Tapi still, kalau dia ada kefahaman, dia akan boleh bercakap. Berbeza dengan kalau kita kata bilingual, yang betul-betul bilingual. Maksudnya contoh, mak memang totally cakap bahasa Melayu, ayah totally contohnya cakap bahasa lain lah, bahasa Cina contoh dia kan, Mandarin. Okay, ayah cakap Mandarin, totally Mandarin, mak cakap bahasa Melayu totally. Itu pun sebenarnya dia tak menyebabkan anak tu confuse ataupun tak menyebabkan anak tu menjadi delay. Dia tak boleh menyebabkan anak tu menjadi delay. So paling-paling pun anak tu akan belajar banyak bahasa lah. Anak tu sepatutnya boleh pick up. As a children, dia akan boleh pick up. Kalau mak tu cakap totally bahasa Melayu, okay, yang ini cakap totally bahasa Cina, Mandarin, sepatutnya boleh pick up both language. Okay, kedua-dua bahasa tu dia boleh pick up, dia boleh faham dan dia boleh differentiate, oh yang ini bunyi dia lain. Dia tak tahu, mungkin dia tak tahu nama bahasa, tapi bagi dia, dia dengar bunyi dia lain dan ini bahasa yang berbeza. Okay, sepatutnya boleh pick up dan dia tak menyebabkan delay. Cuma in case kalau anak tu memang dah ada delay, dia memang dah ada delay, okay, dia lahir-lahir and then masa dia membesar tu mungkin ada something happen dan menyebabkan dia delay. Okay, bila anak tu dah ada delay, bila kita gunakan terlalu banyak bahasa, campur-campur bahasa, ataupun contoh mak cakap orang putih, bapak cakap Mandarin, tiba-tiba ada atuk nenek lain cakap bahasa lain, kita bercakap dengan dia terlalu banyak bahasa dan anak ni tadi memang dah lambat pick up dah bahasa, yang itu mungkin akan menyebabkan anak tu susah nak dapat bahasa. Sebab satu bahasa pun dia susah nak dapat, apatah lagi kalau kita menggunakan pelbagai jenis bahasa. Dia ada impact kalau anak tu dah ada delay. Tapi kalau anak tu lahir normal, tak ada masalah kan, dan rangsangan yang cukup daripada kecil, semua orang memang dalam environment yang rich dengan language, sepatutnya dia tak menyebabkan masalah lambat bercakap.